Konflik di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih daripada 1 abad, terutamanya yang melibatkan dengan negara Israel. Kemuncaknya adalah dengan penubuhan negara Israel pada tahun 1948 yang ditubuhkan di tanah Palestin. Sebilangan besar penduduk dan masyarakat Palestin masih tidak dapat menerima perkara itu karena ia seolah-olah berbentuk penyitaan tanah air mereka. Oleh itu, negara-negara Arab tidak menyenangi dengan perkembangan yang terjadi pada peringkat awal. Negara-negara itu bersatu di bawah satu organisasi yang dikenali sebagai Liga Arab. Liga Arab atau Al-Jama'ah Al-Arabiyah adalah satu bentuk organisasi antarabangsa yang menyatukan negara-negara Arab yang mempunyai budaya dan bahasa yang sama. Organisasi ini ditubuhkan pada 22 Maret 1945 di Kairo, Mesir, semasa perjanjian ditandatangani. Penubuhan Liga Arab pada mulanya hanya terdiri daripada 7 negara yang dikenali sebagai Mesir, Jordan, Irak, Arab Saudi, Lebanon, Yemen, dan Syria. Walau bagaimanapun, negara anggota telah berkembang daripada 7 negara asal menjadi 22 negara anggota. Di samping beberapa negara pemerhati seperti India, Turki, dan Chad, dengan pembentukannya pada tahun 1945, pusat organisasi ini berada di ibu kota Mesir, Kahira, hingga 1979. Tetapi pengecualian Mesir dari Liga menjadikan pusat organisasi itu memindahkan pusat tersebut di Tunisia, walaupun Kairo menjadi pusat Liga lagi hingga hari ini setelah 1 dekade. Perang Yom Kippur merupakan sebagian daripada konflik Arab-Israel yang merangkumi banyak pertempuran dan peperangan. Dalam perang 6 hari, Israel telah menduduki dataran tinggi Golan serta semenanjung Sinai sehingga ke terusan Suez. Manakala pada tahun 1972, Anwar Sadat secara lantang menyatakan bahwa Mesir telah bersedia untuk melakukan serangan terhadap Israel. Perang ini juga dikenali sebagai Perang Arab-Israel 1973, Perang Oktober, dan juga Perang Ramadan. Perang ini adalah di antara Mesir dan Syria menentang Israel dan berlaku pada 6 Oktober 1973 dan berakhir pada 25 Oktober 1973. Lokasi berlakunya peperangan ini ialah di Sinai dan Golan Heights. Peperangan ini bermula apabila serangan secara mengejut daripada pihak Mesir dan Syria. Israel disokong oleh Amerika Syarikat, manakala Mesir dan Syria disokong oleh Irak, Libya, Jordan, dan juga Soviet Union. Perang ini tamat apabila berlakunya gencatan senjata oleh United Nations. Seterusnya, kita akan melihat peranan Liga Arab dalam Yom Kippur War. Sebagai tindak balas kepada sokongan Amerika Syarikat terhadap Israel, anggota OPEC Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi memutuskan untuk mengurangkan pengeluaran minyak sebanyak 5% sebulan pada 17 Oktober. Manakala pada 19 Oktober, Presiden Nixon membenarkan peruntukan utama bekalan senjata dan 2.2 bilion tambahan dalam peruntukan untuk menolong Israel. Sebagai tindak balas ini, Arab Saudi mengisytiharkan embargo minyak terhadap Amerika Syarikat, kemudian bergabung dengan pengeksport minyak lain dan diperluas kepada Belanda dan negara-negara lain, menyebabkan krisis tenaga 1973. Embargo berlangsung dari Oktober 1973 hingga Mac 1974. Oleh kerana pasukan Israel tidak mundur ke garis kejahatan senjata 1949, majoriti cendekiawan berpendapat bahawa embargo adalah satu kegagalan. Roy Licklider dalam bukunya Politik Kekuatan dan Senjata Minyak Arab pada tahun 1988 menyimpulkan bahawa embargo adalah kegagalan kerana negara-negara yang menjadi sasaran embargo tidak mengubah kebijakan mereka mengenai konflik Arab-Israel. Licklider percaya bahawa perubahan jangka panjang disebabkan oleh kenaikan harga minyak yang dikeluarkan oleh OPEC dan bukan embargo OPEC. Daniel Richin sebaliknya menyatakan bahawa embargo remade the international economy. Dalam jangka panjang, embargo minyak mengubah sifat dasar di Barat menuju peningkatan eksplorasi, pendidikan tenaga alternatif, pemeliharaan tenaga dan dasar monetary yang lebih ketat untuk memerangi inflasi dengan lebih baik. Berikutnya adalah mengenai keterlibatan ataupun penyertaan negara-negara luar di dalam peperangan Yom Kippur War 1973 Arab Israel. Di dalam siri peperangan ini terdapat beberapa negara lain ataupun negara luar yang turut berperanan semasa perang ini berlaku. Selain daripada
negara Israel, Palestin, dan juga negara Arab. Setiap negara memainkan peranan masing-masing. Ada negara yang memberikan bantuan dari segi kewangan dan ada pula negara yang memberikan bantuan dari segi ketenteraan dan sebagainya. Penyertaan terbesar di dalam peperangan ini adalah daripada Amerika Syarikat dengan memberikan bantuan yang penuh kepada Israel dengan tujuan ianya akan mendorong untuk meredakan wilayah tuntutannya. Selain itu, Soviet turut terlibat dengan melancarkan 12,500 hingga 15,000 tan bekalan senjata ke Mesir dan Syria. Negara-negara Arab pula menyumbang 100,000 tentera ke barisan hadapan Mesir dan Syria. Dan negara Iraq menghantar skuadron Hawker Hunter ke Mesir sebagai tambahan pasukannya di Syria. Hampir semua bala tentera bantuan Arab telah tiba memberi bantuan. Di dalam jadual ini dapat kita lihat beberapa negara lain yang turut memainkan peranan dan memberikan sumbangan di dalam peperangan ini. Antara negara-negara tersebut adalah Algeria, Kuba, Libya, Kuwait, Tunisia dan Sudan. Dari sini dapat kita lihat bahawa di dalam perang Yom Kippur War ini bukan sahaja negara-negara Arab, negara Israel dan Palestin sahaja yang terlibat. Malahan ia juga melibatkan negara-negara luar semasa perang ini berlaku. Kesan perang Yom Kippur yang pertama adalah negara-negara Arab telah mengambil jalan untuk menerapkan embargo minyak ke negara-negara tertentu yang dipercayai berhubungan dengan Israel semasa perang Yom Kippur berlaku. Negara-negara Arab yang terlibat dalam embargo ini adalah Arab Saudi, Kuwait, Algeria, Libya, Mesir, Abu Dhabi dan Bahrain. Keputusan untuk melaksanakan embargo minyak ini sebenarnya telah ditetapkan dalam resolusi semasa persidangan Menteri Minyak Arab yang diadakan di Kuwait pada 17 Oktober 1973. Embargo minyak ini dikenakan kepada negara pengimport dan dibagikan kepada 3 kategori, iaitu kategori rahmah, kategori neutral dan kategori penyokong. Amerika, Belanda, Afrika Selatan, Rhodesia dan Portugal adalah contoh kategori penyokong di mana mereka dilihat sebagai pro-Israel sewaktu berlakunya perang Yom Kippur. Yang kedua adalah di Mesir, 6 Oktober sebenarnya disambut sebagai cuti kebangsaan mereka kerana mereka menganggapnya sebagai kemenangan tentera Mesir ke atas Israel pada tahun 1973. Pada tahun ini, ia adalah merupakan ulang tahun ke-47 sejak meletusnya Perang Yom Kippur pada hari Khamis 6 Oktober 1973 di mana negara Arab berjaya merebut kembali semenanjung Sinai yang dijajah oleh tentera Israel selama 6 tahun sehingga berlakunya Perang Yom Kippur. Di ibu negara Kaira, beratus-ratus orang Mesir biasanya akan berkumpul di peringatan tentera tidak dikenal di mana untuk memberikan penghormatan kepada almarhum Presiden Anwar Sadat yang merupakan presiden yang memimpin negara itu semasa Perang 1973. Mereka akan memegang bendera kebangsaan Mesir dan puluhan orang Mesir akan memegang gambar mendiang presiden dan mula melaungkan slogan pro ketenteraan. Banyak negara yang terlibat dalam perang Yom Kippur, terutamanya negara-negara Liga Arab. Perang Yom Kippur berlaku dengan sebab dan akibat. Ia tidak hanya mempengaruhi negara-negara Liga Arab, tetapi juga negara Israel walaupun mereka memenangi peperangan tersebut.